Wah, Cik Syarizan awal ni. Okey, ya. Cuba dah. Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Dengar. Dengar Dengar. Macam mana? Jelas suara. Jelas Alright, terima kasih. Okay, kita akan bermula sebentar lagi Okay, terima kasih. Tak boleh? Dengar? Kita dah boleh mula ke? Kita mulakan dulu lah. Okey, kita mulakan kita mulakan program kita ni dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saudara dan saudari yang saya hormati, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati. Kalau suara saya tak clear, tolong bagi tahu Okey, saya yang bernama Syahrul Nizam bin Luqman, merupakan salah seorang pegawai psikologi di UTHM yang berada di pusat tanggungjawab Pusat Kaunseling Universiti. Yang belum maklum tempatnya di mana, kalau tuan-tuan tahu, saudara dan saudari tahu Pejabat Pos ataupun PKU, kami berada bangunan yang sama. Okey, yang dah tahu tu terima kasih. Okey, yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Jatuhkuasa yang telah melantik saya untuk memberi perkongsian. Saya bukan nak mengajar, saya nak beri perkongsian dengan saudara dan saudari apa yang boleh saya memberikan sedikit input untuk kita sama-sama amalkan dalam kehidupan seharian. Kita maklum sekarang ini dunia, bukan Malaysia saja, khususnya Malaysia sedang dilanda satu wabak iaitu pandemik COVID-19 ataupun COVID-19 yang mana banyak mempengaruhi daripada segi pelbagai aspek ekonominya, aspek politiknya, aspek mentalnya dan sebagainya. Kalau kita lihat, saya dimaklumkan program ini dibagi nama Jom Sihat. Betul Betul program Jom Sihat Hello? Betul. Ya, betul Encik. Jom kita sihat hari ni. Okey.
Jadi ialah saya bukan berfokus kepada item fizikal. Saya bukan di pusat sukan. Mungkin orang pusat sukan dia fokus more on physical item lah. Kaedah makanan, kalori makanan, apa ni, bagaimana nak buat mungkin diet, ya, exercise, cardio, or weight training, apa lagi yang berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh apa ni, menyebabkan kita lebih sihat, fit dan sebagainya. Walau bagaimanapun, rangkuman daripada kesihatan ni sangat luas. Okey, untuk jadi sihat ni sangat luas. Bukan saja aspek fizikal, bukan saja aspek fizikal semata, aspek mental juga turut diberi perhatian untuk memastikan bahawa kita sihat. Selain daripada itu, aspek spiritual. Kalau kita hanya sihat fizikal, tapi mental tak sihat, kan, pun tak boleh juga. Fizikal tak sihat, mental sihat pun tak sihat juga, kan. Fizikal, mental sihat, spiritual tak sihat pun tak boleh. Sebab ketiga-tiga elemen ini akan memastikan tindak tanduk kita ataupun behavior kita dalam kita melaksanakan sesuatu. Tiga-tiga aspek ini kena sihat. Sihat dalam makna atau dalam term kita boleh mengawal dan kontrol dia, Ada 3 bang. dan menyebabkan kita hidup lebih tenteram, aman, damai. Walaupun sekarang ni mungkin kita berada dalam suasana COVID, mungkin banyak aspek-aspek yang menyebabkan kita stres, depres. Kalau kita lihat daripada petikan akhbar atau artikel, sehari lebih kurang 7 orang bunuh diri semenjak COVID-19 melanda Malaysia. Dilaporkan hampir 266 kes bunuh diri yang dilaporkan sepanjang COVID ini, daripada bulan 3 itu sehinggalah sekarang. Banyak kes-kes bunuh diri. Sebab apa? Sebab mereka itu mungkin dari segi mentalnya tidak sihat. Okay? Alright. Tapi sebelum kita start, kita nak buat satu ujian untuk memastikan bahawa kita benar-benar berada dalam keadaan aspek-aspek mental tadi dalam keadaan sihat. Tapi sebelum tu kita berdoakanlah rakan-rakan kita di luar sana, termasuk yang dalam ni juga, termasuk diri saya juga, agar kita dapat menangani ataupun terus berjuang dengan keadaan sekarang ini. Kita faham kalau pelajar pun terpaksa menggunakan sistem online untuk kaedah pengajaran dan pembelajaran. Mungkin ada konflik yang timbul. Bila konflik timbul ini menyebabkan mental kita akan terganggu. Okey, mungkin susah dapat lain. Saya faham keadaan-keadaan itu. Mungkin susah nak melaksanakan aktiviti-aktiviti lab contohnya. Susah nak berhubung secara two-way communication, compare dengan anda bersemuka. Saya pun bila bercakap depan komputer ni, saya rasa macam saya tak dapat you all punya energy, feedback you all saya tak dapat, because sebelum ni saya bercakap dengan manusia. Okey, saya nampak orang, saya nampak benda, bukan benda, saya nampak manusia lah, saya human. So saya dapat you all punya energy, kan. Saya rasa selesa. Sekarang ni saya tak nampak, cuma saya nampak laptop saya dan juga slide, kan. Jadi lain. Tapi lama-lama kita kena menyesuaikan keadaan. Kerana apa? Kerana keadaan yang tengah melanda kita sekarang ni lah. Dan kita sama-sama berdoa agar COVID ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Mungkin kita terjumpalah vaksin-vaksin yang boleh mengubati penyakit yang sedang melanda negara kita dan dunia ini. Okey, baik. Ada apa pun nak tanya? Belum saya start? Aku ada nak tanya ke? Ada? Nampak slide saya ke? Nampak slide ke? Hello? Nampak. Slide pusat kaunseling universiti ke slide apa? Mana slide aku tadi? Sekejap saya share kejap
Okey, ini adalah jabatan saya Rishabh Komsin University. So, tuan-tuan, saudara-saudari diminta untuk share link ni ataupun QR code ni, tolong share, bukan share lah, maknanya tolong imbas ataupun layari link ini untuk sama-sama kita menjawab satu ujian. Pendek je ujian ni, dipanggil Depression Anxiety Stress Scale ataupun kemurungan, kebimbangan, stres skala. Tolong link. Lepas ni anda kena jawab ujian ni. Minta semua peserta-peserta dalam ni tolong buat ujian ni. Ni ujian dia tak ada yang betul, tak ada salah. Ni saringan minda sahaja. Okey. Ada QR code, ada juga link. So tolong dia ada dalam tu ada 21 soalan. Siapa yang dah dapatkan 21 soalan. First of all, you all kena isikan segala data-data yang diminta. Nama, nombor matrik, TA, fakulti, ya. Betul Betul ke? Ada yang dah buka dah? Hello? Hello? Dah dapat Belum? Tak boleh share lagi Tak boleh link lagi? Tak boleh link lagi tu ada imbasan QR code tu, boleh imbas ataupun layari lah link ni. Ada yang tak boleh? Tak boleh, tolong bagi tahu saya Cakap je boleh. Boleh Okey. Boleh. Segala maklumat yang diminta, isi segala maklumat yang diminta, kemudiannya jawab soalan itu tanpa berfikir panjang. Baca terus jawab. Dia ada 3 bahagian, bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Okey. Dia ada skala daripada 0 hingga 3. Ada skala kan? So you all boleh pilih skala tu. Jawab. Okey, bagi yang jawab bahagian 1 dia boleh calculate. Contoh, dia boleh total kan. Contoh, katakan dia pilih bahagian 1 soalan 1. Dia pilih 0. Kemudian soalan bahagian 1 soalan 2 dia pilih 2. So totalkan 0 plus 2 plus berapa sampai last totalkan di bahagian 1. Begitu juga bahagian 2 dan bahagian 3. Okey? Ada apa soalan? Tolong jawab Selagi masa lebih kurang dalam 5 ke 7 minit. Ada soalan yang tak faham boleh tanya dengan saya. Okey, semua dah dapat Tak boleh jawab, lalu jawab. Dia tak ada betul, tak ada salah, just baca, you just pilih apa skala yang jawab. Skala 0 hingga 3, pilihlah. Yang penting data-data semua harus diisi seperti mana yang diminta, dan jangan lupa tekan butang submit, hantar. Bagi mana-mana yang telah habis mengisi, jangan lupa tekan butang submit. Kalau you all tak tekan butang submit, tak akan sampai dekat kami. So, sebelum saya lupa, saya lupa satu perkara. Anda kena jawab soalan ini berdasarkan pengalaman anda seminggu yang lepas. Bukan hari ini. Minggu yang lepas. Saya minta maaf, saya lupa itu. Anda kena menjawab soalan ini berdasarkan pengalaman seminggu yang lepas. Okey? So, saya bagi masa 5 ke 7 minit. Tolong jawab.
So ada apa soalan? Harapnya semua okey lah kot. Dah selesai? Dah selesai ke? Sebelum kita bagi topik yang selanjutnya. So ada lagi 2 minit 2 minit lagi. So siapa yang dah jawab boleh hantar butang submit. Yang tengah jawab berdasarkan pengalaman seminggu yang lepas, then you all boleh calculate ataupun boleh totalkan setiap bahagian. Bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Dia semua ada 21 soalan. Dan setiap bahagian itu anda totalkan lah berdasarkan jawapan anda. Contoh anda pilih bahagian 1, soalan 1, nombor 1. Bahagian 1, nombor 2, anda pilih 3. So totalkan 3 plus 1 plus berapa dan totalkan di bahagian 1. Begitu juga bahagian 2 dan juga bahagian seterusnya. Dan jangan lupa tekan butang submit. Setelah isi data, setelah menjawab, tekan butang hantar ataupun butang submit. Okey? Okey. Semua dah selesai menjawab? Hello? Dah selesai menjawab ke? Dah, okey. Okay, dah. Kalau dah, jangan lupa tekan butang submit Okey. So, kita akan pergi kepada next topik, iaitu berkenaan dengan saya lebih tekankan aspek mental, iaitu berkenaan dengan a few things yang kita anggap remeh, tapi benda ini sebenarnya memberi kesan yang amat ketara dalam kehidupan kita lah. So, kalau kita pandang remeh, benda ni kadang-kadang boleh menyebabkan kita terlepas pandang dan kita tak tahu macam mana nak manage benda perkara ni lah. Bukan benda lah, perkara. Apa itu, iaitu ada main present ni. Dia punya slide tadi. Okey. So saya nak menekankan tentang aspek iaitu stres ataupun tekanan. Mungkin kita semua dah tahulah cik. Benda ni biasa lah cik. Kan, budak J3 pun dah tahu. Tapi untuk maklumat saudara dan saudari peningkatan masalah kesihatan mental di UTHM tendensinya semakin membimbangkan. Banyak bukan banyaklah, ada sejarangan kecil pelajar kita mengalami isu-isu tentang mental health ataupun kesihatan mental. Sebab bermula daripada how you manage your stress, dan mereka tak dapat manage stres dengan baik, akhirnya dia akan merebak atau dia akan pergi di satu stage dipanggil depression. Depression ni terbagi pada dua, satu minor, satu major. Minor itu masih lagi di bawah bukan rawatan lah, di bawah boleh dikatakan mendapatkan khidmat nasihat kaunseling. Tapi bila dah masuk major, dia dah mula pergi kepada medical part. Dan dia terpaksa ataupun dia harus dirawat dan mendapatkan rawatan serta memakan ubat-ubat tertentu atau medicine tertentu. So peningkatan di UTHM semakin ada dan juga turut membimbangkan. Sebab kalau you all tak dapat menguruskan dengan baik, boleh menyebabkan perkara-perkara tadi lah. Lepas depression, dia akan pergi satu peringkat dia panggil anxiety, kebimbangan ataupun bimbang pada sesuatu perkara. Tak uruskan juga, dia akan pergi paranoid. Mudah syak wasangka pada orang lain. Tak uruskan juga, dia akan pergi ke tahap
bipolar, dia akan pergi satu tahap hallucination, delusion, dan akhir sekali schizophrenia. Daripada depression major tadi tu, kalau you all tak uruskan, dia akan start makan ubat lah. Makan ubat tu kadang-kadang orang bergurau kan, kau ni dah kenapa tak makan ubat ke hari ni? Kadang-kadang gurauan kan, orang selalu buat gurau-gurau macam tu lah. So saya merupakan pegawai psikologi ni, nak sharing. Saya tak buka mana-mana aib orang. Banyak kes-kes yang saya terima daripada pelajar-pelajar UTHM ni berkenaan dengan stres. Tak kira stres macam-macam, ada stres dengan akademiknya, pelajarannya, ada stres dengan masalah kewangan, ada yang stres dengan masalah kawan, ada yang stres dengan masalah percintaan, ada yang stres dengan masalah macam-macam masalah. Macam-macam isu persoalan ya. As long as kita nama manusia, kita tak akan lepas daripada masalah. Orang yang tak ada masalah ni adalah orang yang tak sihat je. As long as you sihat, you akan ada menghadapi isu-isu persoalan kehidupan. Selagi mana you sihat. Kalau you dah tak sihat, you dah tak ada stres. Kalau you pernah pergi Pet Radio, you tengok orang-orang yang tak sihat ni lah, kita panggil tak sihat lah. Kalau orang dulu, istilah tu dipanggil kurang siuman, ataupun gila lah. Diorang ni kalau tengah-tengah panas, tak pakai kasut pun tak apa, boleh jalan tengah-tengah panas, boleh jalan atas tak, kaki pun tak ada sakit. Cuba kita yang normal. Stres ni bagus sebenarnya, bukan tak bagus. Tak ada stres pun tak boleh. Sebab stres ni merupakan satu motivation. Contoh, katakanlah besok you nak exam. So stres ini yang menggerakkan diri adik-adik untuk mengulang kaji pelajaran. Kalau tak ada stres pun tak boleh. You tengah tengok TV pukul 2 petang hari Sabtu. Dululah, sekarang saya dah tahu. Filem Hindustan kot, pukul 2 petang Sabtu. Kan? Tengah-tengah tengok TV, tiba-tiba you punya stomach, perut you bunyi krak kruk. Itu menandakan apa? Menandakan you tengah lapar. So apa yang perlu you buat? So stres akan menggerakkan anggota you untuk mencari sesuatu makanan. So you akan pergi dapur ke, cari makanan ke, whatever lah. Itu stres yang baik. Stres yang baik. Stres ni kena ada. As long as you normal, you mesti ada stres. Cuma persoalannya macam mana you nak uruskan stres ni? How you manage your stress ni? Itu yang penting. So ramai. Saya pernah dapat satu kes, ni kongsilah kes. Ini stres percintaan lah. Dia nak putus hubungan ni, cerita lah, saya tak sebut mana-mana fakulti, mana nama, saya tak sebut, ni just sharing untuk kita sama-sama mendapat pembelajaran pengajaran. Dia bercinta dalam satu universiti UTHM. Kemudiannya dia nak break up, nak move on lah. Orang sekarang punya move on kan. Lelaki ni nak berpisah dengan perempuan ni lah. Sebab apa? Sebab dia tak tahan dengan perangai perempuan ni. Apa perangai perempuan ni? Kadang perempuan ni sangat kuat cemburu. Orang perempuan kan? Sebab itu sila perempuan kan. Jadi cemburu ni dia akan letak pada perempuan lah. Jarang lelaki cemburu kan. Adalah, tapi jarang sangat lah lelaki cemburu. Banyak cemburu ni perempuan. Bagus, bukan tak bagus. Cemburu tanda sayang, betul, saya akui. Tetapi cemburu yang berlebihan. Sebab satu perkara itu, kalau dalam konsep Islam, mesti bersederhana, jangan berlebihan. Bila berlebihan, mana akan ujungnya perkara-perkara yang akan menimbulkan konflik. Contoh, you makan berlebihan, akhirnya you akan rasa sakit perut, kan? Rasa senak, rasa nak muntah, contohnya macam itulah. Kan? You buat selalu perkara itu mesti bersederhana dalam konteks Islam. Okey. So, bila perempuan yang terlalu cemburu berlebihan, jadi lelaki ni tak tahan kan. Buat semua tak kena lah. Dan perempuan ni tak boleh tengok boyfriend dia ni, boyfriend lah saya panggil, berbual dengan wanita lain. You tahulah UTHM lebih kurang pada raja je ada lebih kurang plus minus 11 ke 12 ribu student kan. Takkan nak berbual dengan girlfriend dia saja, mestilah dia ada kawan-kawan perempuan yang lain, especially yang melibatkan kerja-kerja present group present kan. So kena ada grup study, kena bincang lah benda-benda tu kan. Jadi perempuan ni tak boleh tengok dia girlfriend ni terlalu cemburu. Tak tahulah handsome sangat ke, tak handsome ke, saya tak tahulah lelaki dia kan.
Sampai bila kadang-kadang macam tu, perempuan girlfriend ini membuat tindakan-tindakan yang unpredictable di luar ramalan. Contohnya menghantukkan kepala dekat dinding, menandakan protes lah bila lelaki tu buat tindakan-tindakan macam tu lah kan. Pernah sekali dia kata, "Encik, saya pernah naik kereta dengan dia, dia bawa pisau dalam kereta kan, nak lompat daripada kereta." Ini menyebabkan lelaki ni berasa tak selesa lah kan. Saya rasa lelaki-lelaki lain pun tak selesa kan dapat girlfriend macam ni kan. You punya social life terbatas disebabkan kerana apa? Kena kecemburuan. Ni contoh kan, kecemburuan tersebut. So dia perempuan ni sampai satu tahap bila lelaki ni dah menyatakan hasrat dia untuk memutuskan hubungan dengan wanita tersebut kan. Apa yang perempuan buat? Perempuan ini buat tindakan untuk bunuh diri kan. Antaranya tindakan dia kelar tangan dia kan. Itu dah sampai ke satu stage yang ada simptom-simptom boleh kita katakan mental health kan. Itu pula girlfriend belum jadi isteri lagi, kau jadi isteri macam mana tu kan. So benda-benda macam ni kadang-kadang kita anggap remeh, tetapi kadang-kadang benda-benda macam ni lah yang menyebabkan stres kita meningkat. Okay, so kita terus ke, sebab saya kena 3.5 kena stop. Okay, apa tu stres? Kita selalu sebut stres, aku stres lah hari ni, aku tension lah hari ni, aku fed up lah hari ni. Selalu sebut ayat-ayat tu normal kita sebut bila kita mengalami peristiwa tertentu kan. Apa tu stres? Stres itu merupakan tindak balas terhadap sesuatu peristiwa yang memerlukan seorang itu melakukan penyesuaian diri dan persikapan. Okey, senangnya macam inilah. Stres ni adalah sesuatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan adik-adik sehingga merubah. Peristiwa itu merubah kehidupan adik-adik, yang menyebabkan perubahan itu terjadi kepada apa? Pertama sekali kognitif, pemikiran. Yang kedua sekali emosi, perasaan. Dan yang ketiga adalah behavior, tingkah laku. Itu stres. Sesuatu peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan. Apa perubahan tu? Pertamanya adalah kognitif ataupun pemikiran, yang keduanya emosi, dan yang ketiganya tingkah laku. Itu senang je, itu stres. Sebagai contoh, saya dulu ada seorang kawan, dia tinggal dekat KL. Dia belum kahwin, dia bujang. Mak ayah dia tinggal di Kedah. Satu hari dia dapat panggilan telefon malam. Panggilan telefon daripada jiran dia mengatakan mak ayah dia dah meninggal kot. Itu tak silap. Dia bila dengar ayah dia dah meninggal, dia punya tahap stres semakin naik. Apa yang terjadi? Badan dia menggigil. Panggilan telefon bagi badan dia menggigil dan dia tak boleh berfikiran secara rasional. Masa dia bujang kan, tinggal bujang saya kan. Jadi apa dia buat? Dia terus letak telefon di toko mas barang daripada KL nak ke Kedah. Lebih kurang 5 ke 6 jam macam tu lah. Lebih kurang tu kan. Jadi dia pun memecut kereta dengan laju balik. Saya pendekkan cerita lah. Sampai dekat rumah dia tengok sampai sana dia tolak malam, maknanya sampai sana pagi lah, awal-awal pagi lepas subuh macam tu lah kan. Lepas subuh orang pun belum buka pintu lagi macam tu lah kan, dalam pukul 6, 6.30 macam tu lah nampak. Sana pun dah boleh cerah-cerah sikit. Jadi sampai dia tengok lengang ruang orang kampung kan banyak laman kan, dia pun tak ada pagar, rumah kampung kan. Jadi dia tengok laman rumah mak dia tenang je. Lalu bila orang meninggal ni kan, saya manggil balik, jadi kereta balik parking, tak ada pun. Lagi menimbulkan kecurigaan dia. Kenapa? Dalam sepanjang perjalanan tu dia dengan sedihnya, dengan stresnya, macam-macam bermain di minda dia kan. Dia itulah, saya nak teman pun dia tak bagi. Dia seorang je balik, kemudiannya dia sampai dekat depan rumah dia parking kereta, dia tengok suasana aman damai je, tapi pintu semua tutup. Jadi dia pun keluar kereta, dia tu bagi salam lah, tutup pintu bagi salam. Jadi bila dia bagi salam tu, orang yang pertama menjawab salam dia, ayah dia. Terkejut lah dia, ni suara ayah aku, kata ayah aku dah mati kan. Pintu tak buka lagi ni, lagi dah ada suspense, siapa pula jawab salam aku ni, saka ke apa. Contoh lah macam tu kan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi dia pun bila pintu tu dibuka, dia tengok ayah dia. Dia terus peluk ayah dia. Nangis. Dia macam, kenapa anak aku ni? Kenapa ni?
Macam tu dah lebih kurang kan. Jadi dia bercerita, dia kata dia dapat panggilan telefon kata ayah dah meninggal. Ayah dia mengucap panjang, astagfirullah, bila pula aku meninggal? Yang meninggal tu jiran, bukan aku. So maknanya wrong information boleh menyebabkan individu mengalami stres. Okey. Okey. Terus pada stres dah tahu. Streso ni apa? Streso adalah punca-punca yang menyebabkan stres. Stres dah tahu, tadi saya beritahu definisi stres. Streso adalah punca-punca yang boleh menyebabkan anda atau adik-adik berada dalam keadaan stres. Distress ini apalah? Distress ni adalah kemurungan, distreso itu adalah punca-punca kemurungan. Kita teruskan lagi ya. Okey. Elemen kewujudan stres. Pertamanya adalah faktor-faktor penyebab. Punca. Saya kata punca. You mesti tahu, you stres sebab apa? You mesti tahu punca you stres. Tak pernah orang stres, kau tak ada punca. Tiba-tiba je stres, tak mungkin. You punca stres mungkin sebab you lapar. Contoh. You punca stres mungkin sebab panas. Contoh. You stres mungkin sebab punca dia kawan. You stres mungkin sebab dia punca dia keluarga. You stres mungkin sebab punca dia lingkungan. Dia ada faktor-faktor individu. Faktor-faktor individu. Daripada individu itu sendiri. Dalaman individu itu sendiri. Kan, rasa tak tenang, tak tentram dan sebagainya. Dan yang ketiga ada reaksi, tindakan. Tindak balas individu itu dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan ahli keluarga, dengan rakan-rakan dan sebagainya. Okey. Boleh interrupt saya kalau ni, kalau saya laju cepat sangat tak faham ke, interrupt je. Okey. Okey. Ini adalah dua jenis manusia. Dua jenis manusia. Yang pertama jenis A. Dia very agresif dan terlalu energetik untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup dia. Kan? Suka untuk berehat ada You tengok frontliner sekarang. Contoh frontliner. Kita ambil negara-negara macam Malaysia ni kuat okey lagi. Itu pun dah mula stres. Kan bila masalah COVID ni semakin peningkatannya semakin membimbangkan. Semalam je 1,000 lebih. Sebelum tu 2,000 lebih. Itu turun balik 900. Frontliner yang berada ke depan ni. Doktor, polis, tentera dan lain sebagainya lah yang tersebutkan nama bomber dan sebagainya. Kan? Mereka ni dah mula menampakkan tanda-tanda stres. Kita tengok di Indonesia. Negara yang penduduk dah hampir melebihi 200 juta penduduk. Kan? Dengan rakyat dia, kita tengok rakyat dia pun kan, dengan keadaan rakyat dia kadang-kadang tidak mematuhi SOP dan sebagainya, menyebabkan perkembangan COVID itu makin ketara di sana. Dan frontliner dah tak boleh nak kata apa dah. Dan akhirnya mereka kena stres. Macam ni lah. Tak boleh nak berehat, kejap kan datang lagi patient. Contoh kita ambil doktor kan, doktor yang mendapat COVID ni. Sekarang ni batu pahat pun dah semakin membimbangkan. Tongkang pecah, dah zon merah. So tak perlulah yang tinggal batu pahat pergi sana lah. Dan UTHM sendiri pun dah ada jangkitan COVID di kalangan staff. So dia suka nak berehat sebab kerja terlalu banyak dan sebagainya lah. Macam you all student kadang-kadang pun bukan tak berehat boleh, tapi you all tak macam sukar untuk membahagikan masa rehat itu. Kan? Excitement, kadang-kadang excitement bertimbun-timbun, last minute baru buat, lebih dari last minute tu kelang kabut. Jadi you all rasa sangat stres, sedangkan masa yang pensyarah bagi tu dah lama dah dia punya due date. Tapi biasalah kadang-kadang terlepas pandang kan. Buat last minute. Bila last minute tu dah bertimbun-timbun. Kan? Bila bertimbun-timbun tu tak tahu nak dulukan yang mana. Yang ni ke, yang ni, yang A ke, yang B, yang C, yang D dan sebagainya. Dia tak reti. So boleh menimbulkan stres. Betul bertindak secara terburu-buru. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang muda. Bukan kadang-kadang lah. Saya pernah melalui zaman yang you all rasa sekarang zaman muda. Saya taklah lahir daripada perut mak saya tiba-tiba saya besar macam ni tak. Saya akan mengalami proses. Daripada saya tak reti berjalan, bertatih, merangkak, bertatih, berjalan, bersekolah rendah, bersekolah menengah. Saya dah mengalami zaman-zaman tu. You all pun dah mengalami zaman-zaman tu. So, kadang-kadang kita ni bila satu tengah-tengah muda macam you all ni lah, muda remaja ni, hormon kan, hormon. Faktor hormon, faktor tidak fikir panjang,
bertindak secara terburu-buru, boleh juga menyebabkan stres. Bertindak secara terburu-buru ni ada dua maksud, satu yang positif, satu yang negatif. Negatif ni kadang-kadang buat tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan you all terlibat dalam masalah-masalah kriminal. Contohnya macam keldai dadah, ada orang bagi pergi airport, orang bagi tolong jaga beg, you pun tanpa fikir panjang, tanpa fikir niat nak menolong, kan? Tengok ada yang bagi tu pula pakcik-pakcik ke makcik-makcik, kita pun kesian, niat nak menolong, kan? Tapi akhirnya kita diperangkap, kan? Apa tu, mengikuti kehendak, kadang-kadang ni apa, perasaan, marah, kan, maki hamun, kan, macam yang terjadi dekat pusat Tafiz tu, ingat tak Tafiz yang dibakar tu? Kenapa? Asalnya ejek mengejek, dan sekali tak dapat membendung perasaan, kan, akhirnya bakar, menyebabkan kematian dan sebagainya, dan hingga menyebabkan kehidupan menjadi porak-poranda lah. So tak boleh kontrol emosi. Dan sekali ada yang buntu, tu jenis-jenis ni lah, buntu, tak boleh buat keputusan, benda yang mudah je benda tu, tapi tak boleh buat keputusan, tak boleh ambil keputusan, tak boleh buat decision making dan sebagainya. Itu orang jenis A. Jenis B, jenis B ni yang bagus lah, yang kurang stres. Dia bereaksi itu berpatutan, macam saya kata tadi lah, tidak berlebihan, bersederhana dalam segala hal. Dan apa dia buat tu sistematik. Kadang-kadang kita stres ni kita tak tahu yang mana yang perkara yang paling penting, yang penting, yang sederhana penting, yang kurang penting, yang tak penting langsung. Kita tak tahu, kita tak buat sistem tu. Kadang-kadang kita letak perkara yang paling penting sepatutnya kita buat, tapi kita letak dekat benda yang kurang penting, ataupun stage yang kurang penting. Benda yang tak penting kita letak tempat yang sangat penting ataupun penting. So kita stres lah akhirnya. Itu jenis B. Selain itu, orang jenis B ni dia menilai sesuatu keadaan sebelum mengambil tindakan. Dia fikir dulu. Sebelum ambil tindakan tu dia fikir dulu, kan? Baru-baru ni ada kes pelajar UTHM, saya tak sebut fakulti mana, terlibat dalam kes rogol. Dia melayari satu laman web, saya tak ingat apa nama laman web tu, tapi apa Best Friend Forever, apa saya tak ingat lah, tapi laman web ni dia worldwide. Laman web ni, you all jangan cari pula laman web tu, kan, dicari. Dia boleh melaksanakan hubungan seks, tapi secara ringan-ringan sahaja, worldwide tau. So maknanya kalau katakan saya kat Malaysia, saya boleh cari dekat Indonesia, so bila saya pergi Indonesia, saya boleh contact that kind of person, kan, and then saya boleh buat lah ringan-ringan. Maknanya lelaki dengan perempuan, macam tu lah. Jadi dan dia punya link ni satu dunia tau. Satu dunia, bukan Malaysia je, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Jadi pelajar ni dia berkenalan daripada laman web ni lah, dan dia sesama UTHM. Dan akhirnya pelajar kita ni dia dia boleh buat aktiviti ringan-ringan je. Fahamlah ringan-ringan ni, saya akan jelaskan istilah ringan-ringan ni. Nak jelaskan ke? Nak kena jelaskan ke? Hello? Tak perlu. Tak perlu. Orang lelaki ni tak perlu. Orang perempuan juga tak perlu. Ni yang orang lelaki. Bagus orang lelaki sini So bila dah mungkin nafsu kan, nafsu. So nafsu tu dapat dibendung dan akhirnya lelaki ini merogol wanita tersebut. Bila merogol, asalnya ringan-ringan je. Merogol dah jadi kes. Perempuan ni membuat aduan kepada pihak berkuasa, menyatakan bahawa lelaki ini merogol dia. Yelah, kan? Tengok-tengok semangat muda, kan? Depan mata, macam mana saya cakap? Jangan bayang. Orang lelaki ni kan bayang-bayang belakang. Jangan bayangkan. Kan? Saya nak cerita je ni. Masalah kat korang ni kan bayang-bayang kan pula. Kan? Jadi itulah, menilai sesuatu keadaan sebelum mengambil tindakan. Jadi kerana dorongan nafsu, semangat muda tu, dan dia merogol perempuan dia, dan akhirnya kes polis lah. Bila kes polis melibatkan nama baik universiti, mereka ni dah ambil tindakan tertentu. Okay? Benda tu memang salah. Salah. Yang pergi masuk link tu kenapa? Masuk laman web tu kenapa? Kan? Boleh pula istilah ringan-ringan pula. Kan?
Saya pun pening juga. Kan? Ringan-ringan je. Dah rezeki depan mata kan. Ya, setarat macam tu lah. Tapi jangan buat. Ni jenis orang B. Dia sebelum buat tu dia fikir. Kan? Nak buat TikTok ke, bukan tak boleh, tapi sebelum buat tu dia fikir. Apa risiko, kesan dia. Kan, nak buat sesuatu statement dalam Facebook, dalam alam maya ni, fikir dulu. Jangan fikir seronok dulu. Ni seronok ni buat ni. Ini glamour aku ni. Fikirkan risiko dulu. Sebab bila dah risiko dah timbul, katalah you buat satu benda. Ingat tak hari tu ada dia buat lakonan tentang gelang pink. Ingat kan? Ada lakonan gelang pink kan? Dia macam mempersenda-sendakan. Itu bawa akta. Gelang pink yang dia pakai, dia pergi kedai, itu bini dia datang. Kan? Dia nak bergurau, kita faham dia nak bergurau. Tapi dia kena ingat bahawa benda itu, gelang pink itu adalah merupakan, bukan gelang pink itulah. SOP itu merupakan satu akta. Bila akta, dia melibatkan undang-undang. Dan akhirnya dia minta maaf. Kan? Kan? Dan nama yang buruk nama tu nama dia. Nak buat kelakar pun agak-agak lah. Kan? Banyak kelakar lain kau boleh buat. Kan? Ini kelakar-kelakar yang melibatkan akta. Tak boleh. Kan? Apa lagi akta, apa lagi hukum-hukum. Hukum Tuhan, hukum agama, berlandaskan agama masing-masing lah. Kalau Chinese dengan Chinese-nya, Islam dengan Islamnya, Kristian dengan Kristiannya. You kena follow. Kan? Jangan melebihi. Saya kata bereaksi itu berpatutan. Jangan over. Alam kata ni over lah. Bila over tu akan timbul masalah. Akan timbul isu persoalan kehidupan. Okey. Faktor-faktor tekanan. Kita lebih fokus pada mental. Faktor-faktor tekanan. Kalau you tak handle that kind of thing, you mungkin akan menyebabkan kehidupan gaya hidup sihat you terganggu. Mudah stres, tak pandai urus, akan naiklah perkara yang lain, penyakit-penyakit yang lain lah, stres dan sebagainya. Bila you stres, you kena ingat, bila you stres, hormon you akan menurun. So bila hormon menurun, antibody badan juga akan turut-turut. Kita kena ingat, bila antibody badan ni sangat penting tau. Apalagi zaman-zaman COVID ni, bukan zaman COVID ni, zaman-zaman sebelum ni penting juga. Bila dia menurun disebabkan you stres, penyakit akan mudah attack. Tu kena ingat. Bahaya stres ni kalau tak urus dengan betul. Bila you stres melampau, antibody akan turun, akan low, akan lemah. So penyakit kat luar, sebab kita dikelilingi oleh kuman yang you tak nampak. Macam-macam kuman, ada kuman baik, ada kuman tak baik, ada dan sebaik-baik kuman lah. Kan? Dia akan attack diri you, antibody you low. Disebabkan you stres. So bila low, sistem imun badan akan rendah. So penyakit attack. So you mudah kena sakit lah. Demam lah, batuk lah, sesembuh lah, gatal-gatal lah, macam-macam lah timbul. Okey. So faktor-faktor tekanan. Faktor tekanan yang pertama, kehidupan seharian yang sibuk. Macam saya kata tadi lah, macam contohnya frontliner kita sekarang ni sibuk. Kan? Sibuk menguruskan passion, nak swab orang lagi, nak pergi ke turun lapangan, mana-mana tempat-tempat yang telah di zon merahkan, apalagi tempat-tempat yang telah di PKPD. Kan? Kena swab semua. Kalau ada 8,000 penduduk, 8,000 diorang kena swab. Bayangkanlah, dan mereka itu terdedah. Kena ingat tu, terdedah. Dengan walaupun diorang kata, cik, diorang pakai sistem PPE cik, complete. Belum pasti, sebab yang mereka berhadapan itu dengan virus. You kena ingat betapa kecilnya virus tu. Kan? Walaupun dia pakai set PPE tu, you ingat tak boleh tembus ke virus tu? Belum pasti. Kan? We talk about virus. Kan? Dan kita pun mungkin kehidupan kita yang mereka yang terlalu sibuk tu menyebabkan kita kadang-kadang tidak dengan keluarga lagi. Kalau yang isterinya mungkin frontliner, ada suami lagi, kan balik nak urus suami, nak urus anak-anak. Ni kerja kadang-kadang kena apa ni? Kena on call, stay back, kan? Itu menyebabkan kadang faktor-faktor tekanan. Selain daripada itu, peristiwa kehidupan. Mungkin you ada contoh peristiwa kehidupan lampau. Contoh, masa kecil-kecil dulu, contoh saya cakap siapa contoh. Masa kecil-kecil dulu ada peristiwa yang menyebabkan you jadi trauma. Contoh, mungkin ada
unsur-unsur vandalisme ataupun unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga. Ayah pernah pukul mak, anda pernah didera, menjadi mangsa pencabulan, menjadi mangsa rogol, peristiwa-peristiwa kehidupan. Saya pernah dapat satu kes rogol tapi kalau di THM lah. Ni tempat lah, ni sharing tempat lama saya bekerja sebelum saya masuk di THM. Satu tempat di sebuah jabatan kerajaan, anak syarikat negeri Johor. Saya didatangi oleh seorang wanita. Dia dapat nombor telefon saya daripada laman web lah. Dia datang, dia jumpa dengan saya. So dia kata dia telefon saya dulu, cik. Dia kata Assalamualaikum. Saya pendekkan cerita, dia call saya, dia datang, saya buat appointment, dia datang. Bila dia datang tu dia kata cik, dia cakap saya adalah saya buat repo dalam sistem konsili. Kita tahu kita ada repo, kita bagi asas kepercayaan, sebab tak semua orang semudah datang, cik dia terus cerita, tak, kadang dia pusing, rupanya cerita dia lain, cerita macam ni, tapi sebenarnya ada sorotan-sorotan yang terjadi dalam kehidupan yang kita tahu. So kita kena teroka, oh ini cerita dia sebenarnya. Saya pendekkan cerita, akhirnya perempuan ni mengatakan yang dia kena rogol, dan yang merogol itu adalah rakan sepejabat dia. Rakan sepejabat dia, tak kahwin lagi, belum kahwin. Lawa orang ni, cantik, perempuan. Ada yang kena rogol lelaki, ada. Lelaki kena rogol lelaki. Benar kan? Lelaki rogol ni perempuan lah. Tapi lelaki kena dera kan ramai. Jangan tak percaya lelaki kena dera didera oleh isteri. Ramai. Jangan tak percaya. Jangan ingat isteri je kena dera dengan lelaki yang kena diri pula, yang kena dera dengan isteri pun ramai sekarang ni. Sebab sekarang ramai perempuan dah mula masuk gym, dah main weight training, angkat besi semua. Kan, badan dah ketul-ketul semua, dia hentak je lelaki dia, ramai kau tak percaya pergi tanya pada polis. Kan, boleh baca paper, artikel mana-mana, buka dalam Google, boleh tengok. Ramai lelaki-lelaki sekarang kena dera lah. Bukan ramai lah, ada segelintir lelaki yang kena dera. Walaupun daripada segi fizikal lelaki tu lebih strong, better than woman lah. Woman tu, perempuan tu terkenal dengan lemah lembut dia, kan, perempuan kan, lemah lembutnya, belai kasihnya. Tapi perempuan sekarang tak tahulah macam mana jadi macam tu, saya pun tak tahu kan. So saya pendekkan cerita, bila lelaki ni, bila perempuan ni dia kata dia kena rogol, saya nampak dia punya body language tu nampak dia dah mula air mata berkaca di mata dia. Jadi saya kata okey, kena rogol. Saya kata macam tu je, saya nampak air mata dia mula lebat lah, mula mencurah-curah. Jadi apa saya nak buat ni kan, tak berhenti. Ni masa trauma kan, peristiwa kehidupan. Saya baca pasal peristiwa kehidupan lah. Dia tak berhenti nangis. Saya kata alamak, apa aku nak buat ni kan, dia tengah nangis ni. Setempat mujur bilik saya ada tisu. So saya bagi tisu, saya nampak tisu saya selai dia ambil. Apa habis kau? Tisu memang tak banyak lah, bukan satu kotak baru, dah digunakan. Sampai habis. Jadi dia kata, cik, saya adalah mangsa rogol. Saya dengan cerita dirogol oleh rakan pejabat dia ketika nak berbuka puasa. Nak buka puasa dek, jangan buat benda baik tau. Dia temankan lelaki tu, ajak dia keluar untuk berbuka puasa. Lepas dia merogol lepas buka puasa. Pandai lelaki ni, tak batal puasa dia. Kan, contoh kan. Lepas tu jadi apa yang dia alami, saya cerita apa yang dia alami wanita ni. Dia kata dia dah kena 2 minggu kena rogol. Kemudiannya dia kata dia tak keluar rumah langsung. Dia tak tahu nak mengadu dengan siapa. Dia anggap semua lelaki yang dia nampak tu semua macam muka perogol dia. Alamak. Bila dia kata ayat tu keluar, saya kata alamak, lelaki saya lah, cakap hati alamak. Ini bukan lelaki tu. Kan, dia kata macam saya dah mendengar. Saya tanya dia balik, kalau macam tu adakah saya termasuk dalam muka perogol tu? Salah seorang perogol nama ada. Dia tak, cik tak. Dia sebut macam tu, saya rasa lapang saya rasa. Saya tanya kenapa macam tu, lelaki lain semua orang nampak. Itu nama dia traumatik. Kenapa saya tanya, kenapa saya tak macam muka perogol? Dia kata kerana saya percaya dengan cik. Nampak sikap kepercayaan itu. Tu saya masukkan sikit lah dalam kaunseling ni. So akhirnya apa yang berlaku pada
perempuan ni dia bawa semua, dia tak, mujurnya dia tak menghapuskan bukti. Segala pakaian yang dia pakai pada malam itu dia tak dihapuskan, dia bawa. Dia bawa dan saya bawa dia buat laporan polis dan akhirnya lelaki itu ditangkap atas kesalahan kriminal. Itu terlalu mengikutkan nafsu lah tu. Selain pada itu pekerjaan yang banyak saya sebut tadi dah, tekanan dalam diri. Tekanan ni mana? Masalah yang anda hadapi itu anda tak boleh menyebabkan faktor-faktor tekanan itu terjadi. Contoh, dimarahi oleh orang tua. Sering dimarahi oleh orang tua, jadi anda timbul perasaan dendam, perasaan marah, perasaan tak puas hati, contoh kan. Jadi tekanan tu memang dah ada dalam diri, tinggal picit triggers je kan, picit punca dia, pum, anda stres. Persekitaran juga turut memainkan peranan. Contoh, anda tinggal, besok katalah anda tinggal di rumah sewa ataupun sekarang tinggal rumah sewa, sekitar anda tu semua orang bujang. Setiap kali anak nak balik rumah, orang perempuan sekali balik rumah dia akan diganggu lah. Itu persekitaran diganggu. Adik nak ke mana? Pit. Kan orang lelaki kan biasa kan. Siapa nama? Cantik lah. Geram aku tengok contoh. Ayat-ayat macam tu kadang-kadang boleh menyebabkan anda rasa stres. Kan? Shape cantik lah apa semua. Gangguan-gangguan seksual. Boleh menyebabkan anda stres. Okey, saya teruskan lagi. Itu adalah faktor-faktor tekanan. Okey. Punca-punca tekanan tadi faktor. Ni punca tekanan. Konflik. Konflik ni banyaklah. Konflik dengan kawan, konflik dengan pencara. Ada konflik dengan pencara. Ada juga. Konflik dengan rakan sebaya, konflik dengan ibu bapa, konflik dengan macam-macam konflik. Kalau orang dah berkahwin tu konflik dengan rumah tangga. Saya dulu banyak mengendalikan kes-kes rumah tangga. Saya pernah, sebab saya jabatan saya lama bukan UTS, ada buat kerjasama lah, MOU. Jadi sebelum mereka ini pergi ke peringkat berikutnya, maknanya sebelum mereka pergi untuk memfailkan penceraian contoh, mereka perlu hadir untuk sesi konsel. Saya bukan kerja jabatan agama, saya kerjasama. Maknanya jabatan agama kes terlalu banyak, dia tak cukup tenaga untuk mengendalikan, dia hantar kat saya. So saya akan buat, bila saya buat sesi konsel, saya akan buat report saya akan hantar balik jabatan agama lah. Ada satu kes, pakcik ni datang jumpa saya. Bila datang jumpa saya tu, dia marah sebab dia diarahkan jumpa saya. Maksudnya dia pakcik masa saya muda lagi. Kalau tengok gambar saya tu macam tu lah. Sorry lah kalau gambar saya muda tadi ada yang stres tengok kan. Itu gambar 18 tahun yang lepas. Kan. 18 tahun lah, ketika umur saya 29. Lah, lebih kurang lah kot. Sekarang umur saya lebih kurang lah kot 30, lebih kurang 18 tahun yang lepas lah. So jadi pakcik ni datang, dia datang kat meja saya. Bila dia arahkan datang, saya tengah duduk ni, dia hentak, istilah dia hentak. Dia hentak meja saya. Dia kata, awak jumpa saya kan? Dia diarahkan berjumpa dengan saya tau, bukan saya nak jumpa dia. Dia diarahkan. Apa awak tahu, dia cakap. Orang muda macam awak ni tahu apa? Pengalaman tak banyak. Dia marah kan. Dia tua, bukan tua lah, maknanya dia lebih berumur daripada saya lah. Pakcik kan, apa dah 20 tahun, 60 tahun ni, apa yang awak tahu? Dia kata, pakcik, saya minta dia duduk, pakcik. Saya mungkin tak tahulah apa pengalaman pakcik alami. Mungkin dari segi makan garam pakcik lebih daripada saya lah, maknanya pengalaman pakcik lebih daripada saya. Tapi dalam bidang kaunseling ini, saya percaya apa yang saya belajar, kemampuan saya, apa yang saya belajar, apa yang saya dah dapat, mungkin pakcik tak ada. Boleh duduk. So kita kena faham lah macam mana. Ada satu lagi kes konflik timbul. Lelaki dia sering ditinggalkan oleh isteri lah. Isterinya sibuk. Saya tak sebut lah, isteri banyak persatuan yang diceburi. Ni kena ingat lah, you all bakal jadi suami isteri kan. Lelaki akan jadi suami, wanita ni akan jadi isteri. Bukan tak boleh nak berpersatuan, boleh. Besok you kahwin kan. Tapi berpada-pada, jangan berlebihan. Sehingga mengabaikan tanggungjawab. Jadi pakcik ni ada satu kes ni, dia isteri terlalu sibuk berpersatuan. Persatuan sana lah, persatuan ibu, habis semua persatuan dia lah. Dia je persatuan tu. Semua persatuan dia nak join. Jadi sibuk. Saya tak sebut lah nama persatuan tu kan. Jadi bila dia terlalu sibuk, dia mengabaikan tanggungjawab kepada suami dia lah. Tapi untuk mengcoverkan tanggungjawab tu, dia ambil suami bibi Indun lah.
tugas maid ni pula selain pada menguruskan suami dia sihat. Bukan tak sihat. Tapi maid ni ada satu sifat, dia suka mengelap. Tahu ngelap? Lap cermin, lap lantai, kan? Tahulah kalau orang perempuan lap lantai macam mana cara dia? Macam kita kalau lap lantai macam mana? Bukan mop tau, lap. Mop lain, mop dalam keadaan kita berdiri. Bila kita lap ni, kita rasa dalam keadaan membongkok ke, kan? Kadang pakcik tu tengah cerita dengan saya lah, saya kadang saya tengok TV, tiba dia ada ke sebelah saya. Bukan sebelah lah, maknanya berhampiran. Lap cermin, lap lantai, lap. Mula saya abaikan je, dia cakap. Pakcik cakap dengan saya lah. Sebab pakcik ni dengan isteri dia timbul konflik, nak berpisah. Kahwin tak silap saya dah 25 tahun ke 30 tahun, saya tengok lah. Dia kurang macam tu lah. Anak pun dah besar-besar, nak berpisah lah. Jadi lama kelamaan, bila isteri sibuk, lama kelamaan dia pun dah mula memerhatikan maid ni lah. Tergelik sana, tergelik sini. Yalah perempuan mengelap, cuba perempuan mengelap. Tengok macam ni gaya kan? Tergelik, kata dia lah macam tu kan. Perempuan jangan marah dengan saya lah, jangan marah lah, saya minta maaf lah kan. Jadi lama-lama dia merasakan bahawa dia suka pula dengan maid ni. Dah cerita. Jadi bila dia suka dengan maid ni, dia nak menjalankan hubungan maid ni lah. Dan akhirnya ketahuan oleh isteri dia, dah timbul konflik. Hampir bercerai dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, peranan tugas yang sama-sama pun tak boleh juga. Tahu peranan tugas yang sama-sama? Contoh, you besok, adik-adik besok kerja. Kan, bekerja lah. Ataupun belajar. Pensyarah bagi tugas yang you all tak clear. Dan you all tak tanya pun. Sama-sama. Ni, tadi pensyarah kata apa kan? Cuba macam mana kan? Tanya kawan A pun tak tahu. Tanya kawan B. Refer kawan sana, kawan sini pun tak tahu. So, tapi silap you all tak nak tanya. Kan, mungkin pensyarah tu garang ke, you all takut nak tanya. Terima je. Orang jauh cakap ngeh je. Pun tak boleh juga. So, bila peranan dan tugas yang sama ni menyebabkan you all tak clear. Tak clarify. So, kena clarify anything. Okey, tugas yang berlebar saya dah bagi tahu. Harapan terlalu tinggi tapi tidak cukup mandat. Satu benda yang kita harapkan tapi kita tak mampu nak laksanakan. Kan, kadang-kadang orang cita-cita terlalu tinggi tetapi tak mampu pun boleh jadi stres. Ataupun keinginan terlalu tinggi tapi tak mampu pun boleh jadi stres. Gangguan seksual. Saya kata tadi untuk makluman orang perempuan, pada orang lelaki ada gangguan seksual pun bagi tahu jugalah. Kata-kata juga termasuk dalam gangguan seksual. Kata-kata, bukan tindakan je tau. Tindakan ni contohnya mak cakap rabaan, pegangan yang you rasa tak selesa. Itu dalam bentuk yang terjadi dekat pelajar kita kat G3 kan. Tahu cerita? Tak tahu tahu cerita tak? Kau tahu cerita, saya tak cerita. Nak tahu tak cerita dia? Senyap tak cerita. Tak tahu pula. Okey, kat G3 berlaku. Perempuan ni dia berjalan seorang-seorang, dia nak balik daripada kelas, nak balik ke, saya tahu lah nak ke mana, tapi dekat dalam UTHM. Dan akhirnya dia, ketika dia berjalan tu, ada seseorang memeluk dia daripada belakang. Waktu siang tu, bukan waktu malam. So hati-hati yang perempuan, jangan seorang-seorang berjalan. Walaupun you kata UTHM ni selamat. Yalah, selamat sejahtera lah korang kalau kena peluk. Kan? So berkawan. Sebab yang meluk tu bukannya staff UTHM, orang luar. Orang luar ni mungkin pekerja-pekerja yang datang. Saya tak tuduh siapa-siapa, tapi hakikat dia itu yang terjadi. So kena gangguan seksual. Dan juga gangguan seksual ini boleh dibuat laporan di balai polis, di mana-mana balai polis, dan laporan ini diterima, termasuk gangguan seksual dari segi pertuturan. Contoh, ni contoh. Besarnya kau punya ayat. Dan kalau anda merasa bahawa itu menjejaskan emosi. Ini contoh. Menjejaskan emosi. Hari-hari dia cakap. Dia jumpa anda, kau punya. Dengan nada dia, dengan reaksi muka dia. Kan? Besarnya kau punya. Contohnya macam tu lah. Kan, masing-masing fikirlah masing-masing. Yang faham-faham lah, yang tak faham saya nak cakap macam mana. Anda rasa terganggu, especially wanita ataupun lelaki, terganggu dengan kata-kata dia itu, anda boleh melaporkan perkara ini kepada polis. Dan statement anda tu akan diambil dan siasatan akan dibuat. Kena ingat gangguan seksual ni bukan hanya fizikal saja, emosi juga turut
Maksudnya termasuklah kata-kata gangguan dan sebagainya dari segi emosi juga turut diambil sebagai statement daripada polis. Okey, kurang pengiktirafan pun tak boleh. Boleh menyebabkan stres. Contoh saya bekerja. Dalam kerajaan ni dia ada panggil satu sistem. Tiap tahun dia akan buat anugerah kecemerlangan staf. Mana-mana staf yang cemerlang dari segi pekerjaan dia ada penilaian-penilaian dia lah. So macam you all kan, ada anugerah dekan, tu pengiktirafan lah tu kan. Anugerah diraja, macam-macam anugerah lagi lah, kan. Adanya pengiktirafan sebab manusia ni suka diiktiraf. Dalam konsep Maslow pun, manusia ni konsep Maslow, teori Maslow, salah satu dia manusia ni suka diiktiraf. Ada elemen, 5 elemen tu manusia ni suka diiktiraf. Besok you all ada girlfriend, ada boyfriend, iktiraf dia. Apa iktiraf dia, cik? Raikan hari-hari yang yang menjadi sesuatu kenangan dalam hidup dia. Contohnya kalau happy anniversary dia, hari jadi dia, itu pengiktirafan tu. Masuklah anak-anak dan sebagainya, kawan-kawan. Kalau tak ada bagi apa-apa, tak semestinya pengiktirafan dia kena bagi hadiah. Just say, selamat jadi, selamat lahir, umur panjang umur, murah rezeki. Quite okay kan? You ada kawan-kawan kan, tahu kawan-kawan hari jadi, just wish selamat jadi. Pengiktirafan tu perlu dalam kehidupan manusia ni. Pengiktirafan ni tak semestinya weak je, macam orang beri bantuan, terima kasih, itu kan pengiktirafan. Terima kasih pun tak, marah lagi. Macam tu kan, nampak kan? Kadang-kadang kita dah cakap kan, terima kasih pun tidak, kan? Menyesal aku tolong bumi. Contohnya macam tu lah. So pengiktirafan tu perlu. Lagi punca-punca tekanan, lingkungan yang bermasalah. Lingkungan you masalah pun you boleh menyebabkan you masalah. Contohnya tempat tu, you tinggal satu rumah you sewa, jiran selalu bergaduh, suami isteri selalu bergaduh, baling pinggan, baling kaca, baling semua dibaling, anak apa semua dibaling lah. You rasa tak tentram, rasa terganggu, boleh menyebabkan you stres. Nak belajar tak boleh, ataupun tinggal sebelah orang bujang main motor 3-4 pagi, rang, you nak tidur ni kan, besok ada kelas, test motor, bukan test motor lah, repair motor lah apa, pun boleh menyebabkan you orang adik-adik berada dalam keadaan tekanan. Ni contoh lah, contoh. Okey, ada yang tanya setakat ni? Apa ujiannya? Setakat ni tak ada. Okey. So, gejala tadi dah tahu punca, dah tahu sebab-sebab tekanan, punca dan sebagainya. So, gejala stres. Okey, tengok pula gejala. Bila you stres, apa yang terjadi? Daripada sudut perasaan. Pertama, kalau you all bukan jadi cepat marah, tiba jadi cepat marah. Orang perempuan especially. Orang lelaki kena faham ni. Orang perempuan sebulan sekali dia akan jadi cepat marah sebab dia stres. Kenapa dia stres je tiba-tiba? Sebab keadaan hormon yang berubah. Dah faham lah, you ada dewasa kan? Kita semua tu open kan? Hormon apa yang berubah, cik? Dia punya best friend sampai. BFF dia forever and ever. Sampai. Kadang-kadang cik, dia ni saya tengok okey je pagi ni, semalam. Tiba-tiba hari ni jadi pasal marah saya. Benda yang sama je saya tanya, dia geram ni sama, pun jadi marah. You kena faham, perempuan dia sebulan sekali, dia akan ada hari-hari dia yang menyebabkan dia rasa tidak selesa. Mood dia berubah, dia rasa tak selesa, perut dia sakit, kan? Kadang dia rasa kembung, macam-macam penyakit, macam-macam dia rasa lah. Itu kena faham. Orang lelaki kena faham lah. Itu pun menyebabkan stres juga. Tapi ada juga perempuan yang bila BSF dia datang, dia okey je dah. Dulu pilihan selamanya okey je, ada okey, fine, tak masalah apa pun, ada juga kan. Kalau tiba-tiba perasaan you hari tu tiba-tiba cepat marah, sikit punya hal pun nak marah, tak kira lelaki ke perempuan. So hati-hati, you mungkin dalam keadaan stres. Benda kecil pun nak marah kan. Kan, itu ikut amarah tu boleh menyebabkan perkara-perkara yang besar boleh terjadi. So better, so bertindak, fikir dulu sebelum tindak, saya kata tadi. Terusnya, sentiasa masa cemas dan bimbang. Okey, bimbang dan takut dua perkara yang berbeza. Siapa tahu perbezaan takut dengan bimbang? Dia tahu tak? Dia tahu tak beza takut dengan bimbang?
Tahu kan? Tak respon pun. Okey, Tahu. takut ni ada objek yang you takutkan. Contoh you all dulu kecil-kecil pergi mengaji, lalu dekat kawasan buluh berbunyi you ingat kan ada saka lah apa, you pun lari tentang belakang. Ada objek yang you takutkan. Buluh bila bergeser dia akan bunyi kan. Buluh bila dia ketiup angin dia bergeser dia akan bunyi, itu normal. Bimbang ini adalah perkara-perkara yang you create. Adik-adik create benda tu. Contoh, ni kalau saya keluar rumah hari ni ada kereta nak langgar saya ni. Bimbang. Anxiety, kebimbangan yang tak ada asas, bimbang. Ni kalau saya ni nanti kalau aku buat macam ni, Tipah marah aku ni. Ya ke Tipah marah? Betul ke kita melanggar anda? Kebimbangan yang benda yang diwujud-wujudkan. Sebenarnya tak ada pun. Mudah merasa letih dan kurang motivasi. Apa mungkin you dalam keadaan stres. Gitu rasa macam tak fit lah badan aku ni, macam low motivation. Tugas terlalu banyak, rasa macam terlalu tertekan, macam alah tak tahu nak buat apa, malas lah hari ni, alah macam aduh kenapa aku jadi macam ni, letihnya. Mungkin you dalam keadaan stres. Mudah terkejut. Kan? Sikit punya hal you terkejut. Benda tu normalnya tidak terkejut, tapi you boleh terkejut. Kan? Bicara naik suara sikit you terkejut. Ada kan? Ataupun mak ayah you suara keras sikit pun you terkejut. Kadang-kadang boleh menyebabkan mungkin you dalam keadaan stres lah. Merasa cepat bosan dan hilang minat. Bosan, tak bermaya, kurang fokus, atas satu perkara dan sebagainya lah. Lalu itu mudah putus asa. Buat sikit dah putus asa, buat ni putus asa, cepat give up. Dan last sekali, sukar untuk gembira atau ketawa. Ada kadang-kadang kita tengok orang macam benda tu kelakar, tapi orang semua dah habis ketawa baru dia sibuk nak ketawa. Ataupun dia langsung tak enjoy dengan hidup dia. Kan? Pun ada juga macam ni. Okey. Seterusnya, itu dari segi perasaan. Dari segi fikiran. Dari segi fikiran, bercelaru. Apa benda bercelaru ni? Maknanya pemikiran dia itu dalam keadaan sukar untuk fokus, sukar untuk membuat keputusan, sukar untuk merencanakan sesuatu, sukar. Dia tak tahu. Dia bingung. Kurang daya tumpuan, tak boleh fokus, takut gagal. Menjadi pelupa, kerap. Kita ni manusia standard lah. Insan ni doa insan yang lemah. Kita akan lupa. Kan? Tapi kerap kali menjadi pelupa. Mesti dah lupa. Mana aku letak kunci aku tadi? Mana? Ada kadang-kadang kita misplace. Kan? Letak kunci dekat atas meja dapur, kita cari kat ruang tamu. Itu normal. Itu kan set normal. Tapi kalau benda ni kekerapan. Kekerapan tu kena ingat. Kadang-kadang kita tanya dengan kawan kita, tadi baru 10 minit tanya lagi benda yang sama, tanya lagi. Kawan kita, kau ni dah kenapa 10 kali tanya benda yang sama? Nampak? Dia tanya dengan tak faham berbeza. Tanya melontarkan soalan, kan? Dengan tak faham lain. Mana tak faham tu menampakkan penjelasan. Itu lain. Satu lagi sukar untuk buat keputusan lah. Benda yang simple pun patut easy to making decision tu you tak boleh buat. Kan? Sebab fikiran you dalam keadaan berkecamuk, bingung, celaru dan sebagainya. Okey, itu dah dari sudut fikiran. Seterusnya, tingkah laku. Okey, tingkah laku Tingkah laku cenderung bertindak secara melulu. Tadi macam kes-kes tadi lah. Tak fikir panjang. Kes rogol tadi, kes nak bercerai tadi. Saya ada satu kes ni agak kronik lah. Sampai jadi kepada mental health. Dia datang jumpa dengan saya, masuk bukan kerja kat sini juga. Dia datang jumpa saya ni, dia sharing lah, kita betul-betul mengantuk kan. Cerita-cerita sikit lah. Dia datang jumpa dengan saya, seorang perempuan dah berkahwin, tak ada anak. Bila saya mempersilakan dia duduk di atas kursi, dia tak duduk atas kursi tau. Dia duduk di macam bilik, awak bayangkan satu bilik, ada bucu. Bilik kan dia ada bucu-bucu kan, kat segi ada bucu. Dia duduk kat bucu tu sambil kaki dia diangkat merapati dada dia dan dia peluk kaki dia. Ada goyang-goyang badan dia, goyang.
Awak rasa? Kan? Takkan saya nak duduk atas kursi, duduk kat bawah sana? Saya terpaksa duduk kat bawah juga. Kan? Duduk kat bawah dan saya tanya dia dan akhirnya dia bercerita. Enggak. Pasal kemah. Dia bercerita, dalam cerita dia tu ada apa pertanyaan ke? Tak ada baru sini. Okey. Dia bercerita, dia kata dengan saya, dia kata dia adalah mangsa dera suami dia. Satu, mangsa pukul lah, physical touch. Yang kedua, dia adalah mangsa lelaki dia suka berjudi, kuat berjudi dan kalah judi, dia dijual oleh suami dia untuk melunasi hutang-hutang apa ni, orang-orang yang menang judi itulah. Bayangkanlah, dijual isteri dia, bayangkan. Isteri kena jual sebab kalah judi. Yang ketiga, dia diajar oleh suami dia untuk minum arak, yang ni Muslim lah. Dia juga diajar oleh lelaki dia untuk menagih dadah. Dia tak tahu benda-benda ni. Dia kahwin dengan suami dia ajar. Yang keempat, dia diliwat oleh suami dia hingga menyebabkan berlakunya pendarahan pada usus dia lah. Dah 5 kan. Dan bila dia dengar suami dia balik, dia dengar je kereta suami dia dekat depan, dia dah pingsan dekat dapur. Trauma yang dia alami, very very serious trauma. Dan dia dengar je bunyi kereta suami dia kat depan, dia dah pingsan kat dapur. Macam bayanglah macam mana kan. Nampak tingkah laku dia lah. Antara selain daripada tu, hilang selera makan ataupun makan berlebihan. Kadang-kadang orang, alah aku putus cinta pun tak kisahlah, dia nak putus aku putus lah, tapi aku makan 2 pinggan. Biasa orang makan sepinggan je, hari tu orang makan 2 pinggan sebab putus cinta. Aku okey je, 2 pinggan lah aku makan. Biasa aku makan sepinggan je, aku makan 2 pinggan. Makan berlebihan. Itu tanda-tanda awak stres sebenarnya. Ataupun hilang langsung selera makan. Dapat result, tengok result pressure, CGPA jatuh, teruk dan sebagainya. Makan pun tak nak, mengurungkan diri dan sebagainya lah. Kalau yang merokok tu, tak biar rokok meningkat lah. Itu tanda stres apa. Kalau yang menggunakan alkohol, ubat-ubatan berlebihan. Ada satu kes saya dapat, dia makan Panadol 1 papan. Dia cubaan untuk bunuh diri. PCM tu ataupun Panadol tu dia makan 1 papan. 12 biji dia telan terus je. Kau tumbang. Kita kena makan Panadol 2 biji. Nanti berapa jam? Berapa jam kena makan Panadol? Sekali makan 2 biji. Tengok dia punya gram lah, miligram dia. Lepas makan 2 biji berapa jam baru boleh makan balik? Ni mahasiswa UTHM berapa jam? Hello? Berapa jam lepas makan 2 biji Panadol ataupun sebiji Panadol? 8 jam. 8 jam. Nampak? Baru boleh makan balik semula. Ini 12 biji dalam sekali makan. Bayangkanlah macam mana. Berlebihan. Mengalami gangguan tidur, insomnia. Pun mungkin tanda-tanda stres lah. Mengasingkan diri. Kalau anda ada kawan-kawan ni yang mengalami gangguan tidur ni, biasa dia boleh tidur je, tiba-tiba hari tu tak boleh tidur. Kiri tak kena, kanan tak kena, depan tak kena, belakang tak ada benda yang difikirkan yang mengganggu tidur dia. Mungkin anda dalam keadaan stres. Seterusnya mengasingkan diri. Kalau dia suka lonely lah. Kalau ada kawan-kawan, kalau sebelum ni kawan tu memang meriah punya, dia meriah, suka bergaul, suka bersosial, jadi dia mengasingkan diri. So hati-hati dia mungkin dalam keadaan stres. Orang stres ni anda perlu rapati lah. Rapati dia, tanya dia kenapa kan. Tanyalah dia. Kalau dia kata dia kalau anda tak mampu untuk menyelesaikan isu kehidupan dia, carilah orang-orang yang boleh menyelesaikan. Contohnya pegawai psikologi. Di UTHM kita ada 4 orang pegawai psikologi. So bawa lah jumpa dia. Ataupun kalau kat Kolej Kediaman ada pengetua, ada fellow. Prefer lah dengan orang ni. Kan? Untuk peringkat awal. Kalau diorang pun tak boleh handle, hantar dekat pusat kaunseling. Bukan pusat kaunseling ni bukan untuk masalah je tau. Ni pusat kaunseling ni hantar untuk masalah je. Tak. Kita just sharing, berkongsi tu penting. Okey. Seterusnya, tingkah laku dah. Okey, ya.
Fizikal. Ni fizikal pula. Sering sakit kepala. Sakit ulu hati. Macam ada angin lah, ada apalah. Sering mengalami sakit dada dan berdebar. Pun hati-hati Jadi sakit dada, berdebar, sukar bernafas, sakit-sakit sendi, kering mulut dan kerongkong dan kerap kencing. Mungkin anda dalam keadaan stres lah. Okey? Tu hati-hatilah So kena settle down ni stres. Okey, pengendalian stres. Ini pengendalian stres. Pertama, pengendalian stres ni mesti berterusan. How you manage your stress ni, you kena berterusan lah. Tak boleh kejap buat, kejap tak buat, kejap buat, kejap tak buat, tak boleh. Ada orang buat sekali je dia settle dia punya isu. Ada orang yang buat kerap kali pun tak settle juga pun ada juga. So dia kena berterusan benda tu. Berterusan lah. Contoh, saya ada satu kes. Tak sebut fakulti mana, tapi dia datang jumpa saya, cik. Okey, silakan masuk. Saya kata apa semua. Macam ni lah cik, saya ni suka dengan lelaki. Bukan saya lah, mana orang tadi tu lah kan. Saya suka dengan lelaki, cik dia. Dia lelaki, dia suka dengan lelaki. Kan, dia suka dengan lelaki. Cik ada modul tak? Cik ada modul tak untuk menghilangkan perasaan saya suka dengan lelaki? Dia lelaki, dia suka dengan lelaki. Dan dia akhirnya mengaku dia gay lah. Dia gay dan dia ada couple dia, ada pasangan dia, dan dia merupakan bottom. Tahu bottom? Bottom ni ibaratnya dia macam perempuan lah, dia perempuan. Tapi dia lelaki. Faham maksudnya? Faham lah. Tolonglah faham. Penat aku nak jelaskan benda macam ni. Gurau. Dia ada yang top. Top ni selalu jadi lelaki. Ada bottom ni selalu jadi dia lelaki jadi perempuan. Ada juga yang dia lah top, dia lah bottom. Dua-dua pun dibalut. Pun ada juga. Jadi bila jumpa saya tu dia kata, "Cik ada modul tak untuk merubah dia punya sikap tu lah, suka dengan lelaki tu?" Saya kata saya tak ada modul. Saya tak ada modul. Perubahan itu perlu daripada anda lah. Dan perubahan itu secara berterusan. Tak boleh sekejap nak berubah, kejap nak tak boleh. Sebab bukan senang tau. Nak berubah orang tu bukan senang. Yang berubah tu bukan saya, diri anda sendiri. Saya ni bantu je. Tapi kalau anda tak nak berubah, jumpalah mana-mana pegawai psikologi ke, jumpalah pakar mana pun, dia tak akan berubah. Itu kena ingat lah. Kemudiannya pengendalian stres ni mesti merubah. Merubah. Pertama sekali kalau behavior, bad behavior, you kena ubah kepada good behavior. Pemikiran yang tak rasional, ubah kepada pemikiran yang rasional. Kena berubah. Kalau you tak nak berubah, sampai bila pun you tak boleh kendalikan you punya stres. You kena berubah. Baik daripada segi tingkah laku, daripada segi perasaan, daripada segi pemikiran, kena ubah. Kemudian cari punca. Cari punca. Kenapa you stres? Punca kena cari. Jangan you kena pasti, ini punca aku stres. Kena tahu, puncanya sebab ni. Sebab si Leman ni punya stres. Contoh kalau dalam Leman minta maaf sebab si Leman ni yang aku stres ni. Atau sebab si Tipah ni jadi stres ni. Kan? Asal aku tengok muka dia aku stres. Asal aku tengok muka je stres. Cari punca yang khusus dan juga punca yang tidak khusus. Yang khusus ni mungkin peristiwa saja. Peristiwa kehidupan, pernah diganggu, pernah mendapat gangguan seksual, pernah didera. Contoh dah banyak-banyak lagi lah. Perkara tersebut lah. Okay, seterusnya saya tinggal lagi 15 minit ni. Apa yang perlu anda lakukan adalah pertama sekali membuat penilaian pertama. Kalaulah aku ni stres berterusan, apa akan jadi pada saya? Kalau kena tanya diri anda, kalau aku ni terus macam ni, apa jadi pada diri aku ni? Kan? Contohnya tak nak pergi kelas, contohlah, sebab kan nak stres kan, tak nak jumpa orang, tak nak makan, ada jadi macam ni. So kena tanya diri anda, kalau aku ni macam ni seterusnya, apa jadi pada aku? Apa nak jadi dengan aku ni? Kan? Apa nak jadi dengan saya ni? Ini rasa sangat pula. Kan? Kena tanya. Betul, kena stressful, menekankan natijah apa yang akan jadi pada diri anda. Apa nak jadi dengan aku ni? Aku nak berubah. You kena develop you kena self. Perkembangan diri itu kena ada. Okey. Terus lagi.
Penilaian yang kedua, sumber yang anda ada untuk anda menghadapi keadaan anda yang tengah stres. Contoh pengalaman sendiri. Perkara ini pernah jadi dengan anda sebelum ni. Contohnya, assignment yang banyak. Tiba-tiba anda bekerja, kerja yang banyak pula. Oh, dulu pernah ada pengalaman. Macam mana aku handle? So, letakkan mana perkara yang paling penting ke atas. Contohlah, letakkan perkara yang nombor 2 yang kurang, yang sangat penting. Yang paling penting dengan sangat penting berbeza kan. Paling tu yang top high ranking lah, letak kat atas, siapkan dulu tu. Kemudian sangat penting, kemudiannya penting, kurang penting, atau sederhana penting, kurang penting dan lain sebagainya. Tak penting langsung, letakkan pengalaman sendiri. Juga pengalaman orang lain. Mungkin anda pernah dengar cerita dengan orang lain, orang tu buat apa, macam mana, ataupun tanya-tanya dengan senior-senior. Besok anda bekerja ataupun tengah belajar ni, tanyalah senior-senior, tak nak buat macam mana kak kalau bos suruh macam ni, ataupun tengah belajar, nak buat macam mana kalau kata kebisyarah ni, kebisyarah ni memang macam ni, kau kena buat macam ni, kau boleh skor. Pengalaman orang lain, kan? Macam mana nak dapat skor dan subjek sekian-sekian ni, macam mana nak buat Tanya orang yang ada pengalaman lah. Jangan tanya orang yang tak ada pengalaman, kan? Tanyalah orang pengalaman. Kalau anda bekerja besok, tanya orang pengalaman di tempat kerja, macam mana nak buat ni? Bos ni garang macam mana nak lembut hati bos ni? Orang kata, alah, kau buat macam ni je, kau bagi je dia kek, muffin ke apa dia suka tu, dia okey lah tu. Contohnya macam tu lah. So pengalaman orang lain tu anda ambil untuk menyesuaikan keadaan stres tu. Kemudiannya apa lagi? Penilaian kedua, sumber yang ada pada diri, kekuatan apa yang ada, kan? Kan? Gunakan kekuatan yang you ada tu, strength yang you ada tu gunakan. Jangan sumber persekitaran lah. Okay. Terusnya, pilih tindakan yang paling sesuai. Pertama sekali, cari punca-punca stres. Ubah punca-punca stres. Ubah stresor ni maknanya ubah punca-punca stres lah. Kau tak boleh ubah, sesuaikan diri dengan stres, dengan punca stres. Contoh, katakan you bekerja. You bekerja, dalam tu ada bos yang garang. Nak ubah bos tak boleh, kan? You siapa nak ubah bos? So kena sesuaikan diri dengan bos lah. Dah tahu bos tu garang, layan je lah, kan? Kau tak boleh juga elakkan stresor. Kalau kata, oh tak boleh lah aku kerja dengan ni, pindahlah cari kerja lain, kan? Tapi tak semudah yang sangka lah, kan? Ada offer better tempat lain, bos ni bosan lah, cari kerja lain lah, kan? Elakkan stres tu, elakkan punca terjadi, punca stres tu terjadi. Ni contoh lah, kan? Kalau katakan you berhadapan dengan pensyarah yang killer lah, yang memang bukan untuk you all lah, macam tu lah, untuk dia je, contohnya macam tu lah, kan? Kalau tak boleh ni, tukarlah atau drop lah subjek tu, ambil lah semester depan pula, semester depan jumpa orang sama juga, nak buat macam mana? Kau fikirlah sendiri, kan? Kalau tak boleh, sesuaikan. Tanyalah pengalaman orang lain, macam ni nak buat ni, cara macam ni, cara ni kau kena buat macam ni dan sebagainya. Okey, faham ada apa soalan? Ada, saya teruskan lagi okey, macam mana nak ubah stres tu? Pertama, isi kehidupan. Sekarang kita ini tentang jom sihat. Isilah kehidupan. Exercise tu penting dalam kehidupan. Isilah dalam kehidupan you, jangan wujudkan sifat bosan, sifat malas, tak nak buat apa. So, petang-petang tak dapat buat, pilih exercise. Sebab bila exercise ni, kena ingat bila you exercise ni, badan akan mengeluarkan satu hormon. Bila you exercise, dia akan mengeluarkan satu hormon, serotonin. Hormon ni sangat bagus. Dia menyeimbangkan you punya chemical dalam badan. You rasa fit, you rasa lebih bersemangat, rasa badan pun rasa selesa, tidur pun nyenyak. Kalau katakan yang Muslim, isilah kehidupan. Maknanya ada masa untuk dengar, pergi kuliah agama ke, pergi masjid ke, sekarang ni tak boleh lah. Sekarang ni cerita kalau boleh. Sekarang ni masjid tutup. Yes, COVID ni cerita kalau boleh, time boleh, kan? Ataupun bermasyarakat, bersosial, mengikuti aktiviti-aktiviti persatuan, program-program yang dianjurkan universiti. Isi program, sebab bila you pergi benda macam ni, you mengenali orang lain, kan? Isi kehidupan tu, jangan bagi kehidupan tu kosong.
Bina hobi contohnya. Bina hobi ya. Tanam bunga ke ni tengah Covid ni kan. Kalau ada tanah banyak sikit kat rumah, tanam sayur ke, boleh juga makan. Contohlah contoh. Buat aktiviti yang boleh mengisi kehidupan supaya orang tak boring. Tak bosan, tak stres. Di rumah. Kan. Kalau katakan mak you all memang suka bunga, you create lah hobi yang sama. Kan. Atau ayah suka memikat burung, pergilah join ayah memikat burung. Contohlah. Ataupun ayah minat memancing, pergilah join ayah memancing. Kan. Apa lagi? Buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh mengisi kehidupan you all. Kemudiannya apa lagi cara nak ubah stres tu, ubah punya stres ni. Pengurusan masa. Kadang masa masuk kelas pukul 8 kan. Lepas subuh tidur, contohlah. Lepas subuh tidur, bangun 7.45, mandi tidak, apa tidak, dah kelang kabut kan. Nak tunggu bas lagi, kalau tinggal dalam dekat tak apalah, kalau you ada kenderaan tak apa, kalau you tak ada kenderaan nak tunggu bas lagi sampai 8.30 9, kelas dari pukul 8 dah start. So apa ya, awak rasa bicara buat pejam mata je. Kalau sekali mungkin nak dimaafkan, berkali-kali asal lambat je mungkin kau, asal lambat je kau. Kalau kau je lambat, kalau lambat je kau ya kan. Dan nak bila menimbulkan ni, bicara kata okey, mana-mana yang lambat saya anggap tidak hadir, dah anda stres. Tukar situasi. Kalau katakan anda rasa persekitaran itu mengganggu anda, contohnya tempat anda tinggal tu dikelilingi oleh jantan-jantan durjana, contoh kan, contoh yang sering mengganggu anda, nak balik ke, nak pergi kelas kena kacau, nak balik kelas kena kacau, atau besok nak pergi kerja kena kacau, balik kena kacau kan. Tubah pindah rumah lain, tukar situasi kan. Ataupun yang mana yang ada boyfriend girlfriend, belah apa-apa lagi asyik bergaduh je kan, tak tenteram pun, bercinta pun tak macam orang bercinta. Ini bukan bercinta, ni namanya bergaduh kan. Kerja-kerja akan bergaduh, tak selesai masalah, bergaduh je kerja semua hidup kan. Tukar je boyfriend dan girlfriend lain, senang habis cerita kan. Tak semudah tu cik, ini masalah hati cik, saya dah sayang sangat kan, dia orang perempuan lah, sangat dengan dia cik. Nak bercerai pun susah cik kan. Alah, sayang ni boleh bilap lah, tapi kalau hidup you tak tenteram, asyik bergaduh je kan, tengah hal pun bergaduh kan. Masalah akan timbul. Belum lagi berkahwin, baru bercinta dah bergaduh. Saya dah 3 minit, dah habis dah habis masa saya. Tak basi pula, tak tengok masa je. Saya sampai 3.30 je. Nanti saya ambil masa orang pula. Sekarang saya ada lagi lebih kurang dalam 3 atau 4 minit. Okey, saya cepatkan. Okey, tukar exercise fizikal. Saya sebut tadi jarakkan diri. Jarakkan diri dengan streso. Aturkan perubahan dalam kehidupan. Buat perubahan yang baru dalam kehidupan. Saya cepatkan saya masa nak kat B ni, nanti tak habis slide saya selakon. Nak habis dah. Okey, seteruskan. Sesuaikan diri dengan streso. Kalau tadi ubah streso, ini sesuaikan diri dengan streso daripada sumber persekitaran. Contoh kalau you stresa dengan keadaan tu, tak boleh nak pindah dah cik. Itu je rumah yang ada dekat Pait Raja ni cik, walaupun dikelilingi oleh jantan-jantan durjana, itu je. So you adapt dengan benda tu. Hai dek, yolah hai. Kata itu jantan tu, dia cakap macam tu kan. Lawa baju, makasih. Nak belikan ke? Kan? Dia lama pun, alah Minah ni, bosan pula aku. Ni kalau you diam sipu-sipu lagi dia ganggu. Kan? Contohlah, saya bukan mengajar tau. Ni contoh. Kan? Kan? Sesuaikan dengan streso. Sumber persekitaran, fikiran. Sesuaikan. Tingkah laku. Dan yang paling penting, jaga kesihatan. Okey. Sekarang saya nak sikit teknik. Kalau you all stress, gunakan teknik pernafasan. Nama dia teknik relaxation. Cara dia mudah je. Contoh, kata besok you nak interview kan. Bila interview kan gemuruh. Nak kena berucap kan gemuruh. Okey, buat teknik relaxation, teknik pernafasan. Cara dia mudah je. Okey, pertama sekali deep breath. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik. Sambil you tarik tu, kalau you duduk atas kursi you genggam. Mana-mana bahagian kursi tu lah. Tak kira kalau dia ada armrest tu, genggamlah armrest tu.
Genggam sambil tarik nafas, genggam kuat, genggam, ataupun katakan tak ada armrest, ada dia punya cushion tu kan, ayo genggam, tarik nafas, tarik dalam-dalam, tahan seketika, tarik melalui hidung, lepas melalui mulut, tarik, tahan dan lepas perlahan-lahan sambil melepaskan genggaman tersebut. Ketika you tarik, you genggam, you tahan dan kemudian 8 detik dan you lepaskan balik. Buat berulang kali, insya-Allah teknik itu akan membuatkan you akan relax. Tak jadi pun cik saya buat kekerapan buat tu kena banyak lah kan. Jangan buat sekali ni kena bagi ucapan ni tak pernah macam nak present ke, nak interview ke kan. Ketika you tengah dalam keadaan stres, you boleh buat teknik nama dia teknik relaxation teknik. Tarik nafas sambil menggenggam sesuatu. Kalau you tak ada benda nak genggam, you ambil lah buku ke ataupun genggam penumbuk pun boleh, genggam cukup kuatnya, genggam, tarik nafas, tahan dan lepas semua. Tarik melalui hidung, lepas melalui mulut. Then kalau yang Muslim tu you boleh selawat dalam hati, Allahumma sholli. Sampai tadi tu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? So, dah 10 minit lagi. Okey, kalau katakan you tak dapat nak mengendalikan stres you, dah macam-macam buat dah, dah macam-macam. Ubah streso sesuai streso semua tu. So, you boleh datanglah ke pejabat sekaya atau carilah mana-mana yang you rasa percaya. Kena cari orang yang percaya tau dan profesional. Tu kena ingat, jangan cari orang sembarang je. Oh cik, carilah tukang kebun. Contoh, saya bukan nak menghina tukang kebun, tidak, tapi itu tukang bidang dia. So kena cari orang dalam bidang tersebut ataupun pencarah contohnya. Kan kadang-kadang kita ni ada talent tau, kadang-kadang tak semua. Orang akan cerita masalah dengan kita. Asal masalahnya kita. Itu talent Tuhan bagi. Kelebihan yang you ada Tuhan bagilah. Ataupun carilah mana-mana individu yang rasa macam kakak dating, kakak atas you ke, mak ke, ayah ke. Ni mak ayah you buat fighter member sparring, gaduh kan. Tak boleh lah. So mak dengan ayah yang paling rapat dengan you, yang melahirkan you, mak dengan ayah you kan, tak ada diorang you tak ada. So ceritalah, jadikan diorang macam kawan kan. Cuba cerita. Segan cik nak cerita, takkan cerita boyfriend cerita dengan mak. Alah, you orang dah dewasa kot, bukannya tingkatan 2 kan. Cerita je lah. Adam rasa ada nama Adam dah suka lah semua perempuan dah kan. Abang ayah orang faham ni anak aku dah ada besar kan. Tengah-tengah universiti ni, tengah belajar ni bercinta. Macam nak saya nasihatkan bercinta, tapi ada tapi. Cinta boleh, tapi mesti mengikuti syariat. Jangan melanggari patuh syariah. Tu dia kan. Cinta boleh, sebab kenapa saya kata macam tu, sebab ketika inilah you nak mengenali, ketika tengah belajar ni, sebab besok you dah bekerja, you dah sibuk. Kalau bayangkanlah you kerja satu company, aku ni lebih dah pukul 3:30 dah. Okey lah, saya cepatkan lagi lah kemudian cari kaunseling, kesedaran kendiri, dalaman you all, pembacaan. Kalau katakan bacalah kat mana-mana, kadang-kadang orang ada buat kan dalam online, masalah ni sama lah macam masalah aku. So macam mana dia settle down ke masalah dia, pengalaman orang lain, nilai semua pemikiran dan kepercayaan tu betul ke tak betul, apa yang you fikir ketika itu nilai itu ni harus nilai semula betul ke tak betul ni. Bina kemahiran sosial. Tadi saya katalah bina apa ni, pergi merewang rewang ke, ketika sekarang tak boleh lah tengah covid kan, jangan gatal kan nak pergi tengah covid ni. Encik kata untuk hilangkan stres, jom kita pergi rewang, dah kena buat tangkap bawa akta, dah satu kerja pula. Janganlah sekarang ni tak boleh. Sekarang ni yang mana-mana zon merah ni tak boleh, yang zon tak merah ni mungkin boleh ikut, tapi pun tak digalakkan kan, takut ada jangkitan ni lah. Bina hobi, relax. Kalau katakan you stres, boleh buat tindakan-tindakan seperti berikut. Pertamanya, kalau mana-mana jauh dari, kalau dulu you tinggal asrama kan, tinggal sini, telefon orang yang disayangi, contoh mak dan ayah ni dekat dengan ayah, okey lah, dengar suara orang, dengar lagu-lagu yang you all minat artis-artis yang you all minat, yang boleh meredakan sedikit tekanan you all. Kalau ada anak-anak binatang, anak kucing, anak harimau, jangan kena makan kan.
kan, anak-anak yang cute mute tu kan, yang boleh meredakan sedikit tekanan, melihat pemandangan, melihat ikan, aquarium tu kan, sebab ikan tengah berzikir tu, luar tumpang zikir dia, itu peringkat awal lah, peringkat awal. Tapi cik, saya tengok ikan tak jadi apa pun cik. Habis kalau saya tengok je, kau tak selesaikan masalah kau, tak boleh juga tengok je ikan tu. Kan 24 jam ada, tak selesaikan masalah juga. Assignment bertimbul tak selesaikan juga. Ya macam mana? Katakan ikan tu nak buat assignment you. Kan? Yang penting, you must be relax. Kena relax. Jangan kelang kabut, jangan warga sangat hidup ni. Relax kena ada. Okay? Okay? So mata saya dah lebih 3. Okay, yang penting sekali bagi Muslim, jangan lupa bacalah Quran. Sebab Quran ini adalah mukjizat, dia juga adalah doa, dan dia bila sebut dia adalah syifa, perubat. Syifa ni ubat, syifa. So bacalah Quran bagi Muslim, dan yang last sekali berdoalah, insya-Allah. Mintalah jadi atas sana, sesungguhnya dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Berdasar agama masing-masing lah. Okey? Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Saya pun dah selesai. Jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan secara sengaja ataupun tidak. Ada apa-apa soalan? 5 minit. Ada siapa nak tanya soalan tentang slot ni? Soalan. Tu ada. Dekat chat. Kat chat, tak jumpa pun chat. Saya tak ada chat lah. Saya bacakan lah. Dia tanya, saya nak tanya kalau seorang tu susah untuk tidur, adakah itu simptom-simptom stres? Merupakan salah satu simptom. Kalau berpanjangan kan, dia macam ni, kena ingat hari biasa, usual day, dia boleh tidur. Pada satu hari tu tak boleh tidur. Kiri tak kena, kanan tak kena, depan tak kena, belakang tak kena, semua tak kena. Kan? Hati-hati, mungkin you dalam tekanan. Tapi kalau kerap kali tak tidur, mungkin itu penyakit. So pandangan saya dapatkan tengok kalau katakan sekali-sekali itu mungkin stres. Kalau kerap kali itu mungkin penyakit. So yang namanya penyakit, you must go to see a doctor. Yang mana stres, you must settle down about your stress first. Baru tidur you akan back to normal again. Faham tak? Okay, alright. Lain? Lagi satu lagi sebelum saya tutup. Apa tu? Nak ni apa? Okey, kalau tak ada, saya sudahi sampai sini dulu. Terima kasih atas kerjasama adik-adik semua, kesudian untuk mendengar. Terima kasih banyak. Maaf atas kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang pada saya. InsyaAllah pada kesempatan kita jumpa lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Sisi gambar. Jadi selesailah sudah slot 2. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Syarul Nizam yang sudi meluangkan masa dan kongsi maklumat yang sangat manfaat ini, dan juga kepada peserta yang hadir pada petang ini. Jadi saya minta semua peserta untuk mengisi Google Form yang terdapat dalam chat box Google Meet tadi. Dan seterusnya saya ingin minta kerjasama semua untuk membuka kamera anda untuk sesi bergambar. Lama. Okey. Buka kamera. Tak ada kamera tu. Kamera. Ramai yang live ada. Mananya kamera? Sisi. Tak, kamera sikit apa? Orang je angkat kamera. Yang lain buka kamera, Syirah buka kamera je. Okay.
Terima kasih. Sama. Allah sembarang. Sembarang tutup. Promosi. Apa kita itu saja untuk setakat ni. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sama. Bismillah. Untuk bertanya pula ya. Selamat. Untuk bertanya